Okey. Kita dah habis tajuk standard pembelajaran 4.1 dan kita akan masuk ke standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu standard kandungan yang seterusnya ialah sektor tenaga, okey, iaitu 4.2. Okey, dalam sektor tenaga, standard pembelajaran yang perlu dicapai ialah yang pertama, kita mesti tahu memerihalkan isu sosio-saintifik berkait dengan sektor tenaga. Yang kedua, menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Dan yang ketiga, kita perlu mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Okey, apakah isu sosio-saintifik yang ada dalam sektor tenaga? Yang pertama, isu sosio-saintifik. Apa itu isu sosio-saintifik? Okey, isu sosio-saintifik ini ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okey, isu sosio-saintifik ini dia akan timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan daripada aktiviti-aktiviti manusia menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau pula mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan juga kemusnahan biodiversiti. Okey, apakah isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga? Okey, isunya ialah penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu dan juga gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Itu adalah isunya. Jadi, jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api fosil akan habis. Memang dia akan habis pun, cuma tempohnya saja yang kita tak tahu dia akan habis tu bila. Okay, sebab nak hasilkan bahan api fosil dia perlukan masa yang panjang, berjuta-juta tahun untuk buat bahan api fosil ni. Dan dia berlaku secara semula jadi. Tak ada kilang yang boleh buat ni bahan api fosil ni. Jadi, kalau penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu yang kita sebutkan tadi, petroleum, arang batu, gas asli, meningkat setiap tahun. Kereta makin banyak setiap tahun. Satu rumah ada 4 kereta. Semuanya menggunakan petroleum. Katalah. Jadi, setiap tahun kadar keperluan tu meningkat. Menyebabkan sampai satu tahap, kita akan mengalami kehabisan sumber tenaga boleh baharu yang tidak boleh diperbaharui ini. Okey, jadi itu adalah isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okey, seterusnya, pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global. Ini adalah antara isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga jugalah. Okey, iaitu berpunca daripada pembakaran sumber bahan api fosil lalu menyebabkan gas rumah hijau meningkat. Okey, dan ini menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, lagi isu lain dalam sektor tenaga ialah kesan pembakaran bahan api fosil tadi. Okey, ia akan menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga berlakunya kemarau panjang dan pelbagai bencana alam. Kita sekarang pun kita dah rasa sekarang ni. Okey, dalam keadaan sekarang kita rasa panas, suhu yang panas, hujan pun kurang. Okey, ini adalah antara kesan pemanasan global lah. Okey, seterusnya, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga tadi. Kita ada beberapa isu tadi. Jadi, apakah aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi masalah ataupun isu sosio-saintifik tadi? Okey, yang pertama, sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik dengan sektor tenaga ialah yang pertama, cara tenaga itu dijana atau dibekalkan.
Okey, dan yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga. Cikgu ulang, ini adalah dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkait dengan sektor tenaga. Yang pertama, cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan, dan yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Baik, contohnya empangan kenyir. Okey, empangan kenyir di Terengganu. Kita tahu empangan kenyir di Tasik Kenyir merupakan empangan hidroelektrik terbesar di Semenanjung Malaysia. Okey. Ni orang Terengganu tahulah kat mana duduknya empangan kenyir. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Okey. Selain daripada itu, sumber tenaga angin merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Okey. Seterusnya, sumber tenaga hidro yang merupakan sumber tenaga boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Okey, habis untuk 4.2. Sekarang kita masuk sektor yang seterusnya. Standard kandungan yang seterusnya iaitu 4.3, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, standard pembelajaran dalam topik ini yang perlu kamu capai ialah yang pertama, menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa, dan yang kedua, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, apakah isu sosio-saintifik dalam pengurusan sisa dan air sisa? Okey, yang pertama, kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai dan laut serta kawasan berhampiran. Cikgu ulang, isu sosio-saintifiknya ialah kumbahan. Kumbahan ni kita buang daripada rumah kita. Kita mandi, kita buang, kita basuh pinggan, kita basuh baju, kita buang. Okey, dan juga sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut mengganggu ekosistem. Okey, mengganggu ekosistem sungai dan laut. Okey, mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan-kawasan berhampiran. Datang daripada kumbahan, sisa kimia dan juga sampah sarap. Jadi ini adalah isunya. Okey. Selain daripada itu, ada isu sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, di kawasan kita ni kalau kalau bulan puasa, okey, satu family tu rasanya makanan yang dibuang saja yang tak habis makan satu tong sampah tu. Okey, jadi setiap hari kita tengok kat dapur kita berapa banyak makanan yang kita tak habis dan kita buang begitu sahaja. Okey. Selain daripada tu, isu yang ketiga ialah penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Okey, sampah-sampah yang kita buang tu kalau dibakar akan menyebabkan pembebasan gas rumah hijau. Okey, kalau tak dibakar akan menyebabkan peninggalan sisa yang pada tanah kita. Okey, jadi ini adalah antara isunya. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan iklim dunia. Ini antara isu dalam sektor pengurusan sisa dan sisa air. Okey, seterusnya, kira-kira 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas sahaja, kita perlukan 2 hingga 3 tan batang kayu. Bukan kilogram, tan. Okey. Kertas juga menjadi penyumbang utama sisa pepejal. Okey, cuba tengok kat rumah kita. Kat rumah mungkin tak nampak banyak sangat, tapi kalau macam dekat pejabat, dekat sekolah, banyak sisa-sisa kertas. Baik, jadi aplikasi untuk menangani isu sosio-saintifik untuk mencegah dan juga pengurangan dia. Yang pertama, pengguna digalakkan untuk meminimumkan
penggunaan kertas dengan mengguna semula kertas-kertas terpakai atau mengguna kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Okey, jadi sekarang ni kita dah banyak kurangkan penggunaan kertas dengan paperless ni. Kita dah buat online, kita isi borang online, tak ada dah borang kertas kebanyakannya. Okey. Seterusnya, pengguna dinasihatkan supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Okey, yang ni isu penggunaan kertas. Okey, kita guna apabila betul-betul diperlukan sahaja ataupun kita semula kertas untuk bungkus contohnya kalau kertas untuk lapik, kita nak lapik duduk, okay, kita gunakan kertas terpakai, okay. Dan untuk isu yang pembaziran sisa makanan tadi, kita boleh pastikan kita sediakan makanan cukup-cukup untuk isi rumah kita. Kalau ada 4 orang, sediakan untuk 4 orang, bukan sediakan untuk 10 orang, okay. Menyebabkan pembaziran. Jadi yang ni kita perlu elakkan. Jadi untuk atasi isu sosiosaintifik tadi, kita perlu plan, okay. Sediakan makanan ikut keperluan supaya tak membazir. Okey, seterusnya, untuk menangani isu sosiosaintifik yang seterusnya, pengasingan dan kitar semula, kita boleh buat pengasingan dan kitar semula untuk terutamanya untuk sisa pepejal tadi macam plastik, kertas, aluminium dan juga kaca. Okey, jadi pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015 lagi. Melalui pengasingan ini, kita dapat mengurangkan penggunaan bahan kitar semula di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Okey, seterusnya aplikasi menangani isu sosiosaintifik yang seterusnya ialah kita boleh gunakan konsep 5R, iaitu 5R ni dalam bahasa Inggeris reject untuk tolak, reduce untuk kurangkan, recycle untuk guna semula, bukan recycle, reuse untuk guna semula, recycle untuk kitar semula dan repair untuk pemulihan, baiki semula. Okey, konsep 5R yang seperti yang cikgu cakap tadilah. Tolak, kurang, guna semula, kitar semula, pemulihan. Okey, refuse, reduce, reuse, recycle dan juga repair ataupun recovery. Okey. Okey, penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir iaitu tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa sifar. Sebelum 5R kita ada konsep 3R. Okay, sebelum ni 3R reduce, reuse, recycle sahaja, tapi sekarang ada di depan dia refuse dan juga recovery. Okay, ada setengah-setengah term guna repair, tapi dalam term sekarang ni kita guna recovery, okay, untuk pemulihan. Jadi ditambah di awal dan di akhir tu untuk memastikan sisa tu sifar, tak ada tinggalan sisa-sisa pepejal. Okay. Yang seterusnya kita masuk standard kandungan 4.4 iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Okey, standard pembelajaran dalam topik ini ialah yang pertama, kamu mesti boleh menerangkan isu sosiosaintifik. Kamu mesti boleh menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Dan yang kedua, kamu boleh mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik dan sektor pertanian dan perhutanan. Okey. Apakah isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan? Okey. Yang pertama, banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah sama ada untuk tujuan penempatan ataupun pertanian. Di sekitar kita pun ada. Okey, jika tidak dikawal dan dibendung dari awal, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, banjir besar dan juga kepupusan flora dan fauna. Okey, seterusnya penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan merupakan peparu bumi. Okey. Penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Okey, pembakaran terbuka yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang mereka boleh menyebabkan berlakunya jerebu yang teruk. Bukan petani saja tapi kalau petani buat kawasannya lebih besar. Okey, bukan petani sahaja, kita pun di rumah jangan lakukan pembakaran terbuka.
Keadaan ini akan berlarutan dan boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan negara jiran. Kalau kita masih ingat, pembakaran terbuka ataupun kebakaran hutan di negara jiran kita beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan isu jerebu di negara kita. Okey, next isu yang seterusnya ialah kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya, Kuala Lumpur Karak pada 11 November tahun 2015 dipercayai berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Libur Lentang. Okey. Baik, seterusnya, isu yang seterusnya ialah permintaan yang tinggi terhadap perabot serta penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan penebangan hutan dilakukan dengan berleluasa kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Okey, penggunaan racun serangga dan juga bahan kimia yang berleluasa oleh para petani juga menyebabkan tanaman tercemar. Okey. Contohnya, keasidan tanah yang meningkat menyebabkan tanah itu tidak sesuai lagi untuk pertanian. Okey. Bahan kimia yang diserap oleh tanah juga akan mengalir ke dalam sungai yang berhampiran. Bila hujan turun, bahan kimia tu akan ikut sekali dengan aliran air hujan. Hal ini akan menyebabkan pencemaran sungai, pencemaran air dan pencemaran sungai-sungai tersebutlah. Okey. Merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam semula jadi. Jadi bermula daripada sekarang, bolehlah anda mula untuk kumpulkan sisa-sisa makanan tu, asingkan daripada plastik, kertas, kita letakkan sisa makanan dalam satu bekas dan kemudian kita jadikan dia baja kompos. Okey, seterusnya, penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada. Okey, ini adalah antara aplikasi teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik. Okey, seterusnya, aplikasi yang seterusnya ialah kita perlu mengawal aktiviti pembalakan supaya sumber hutan terpelihara. Selain itu, wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan kekal dan seimbang. Okey, standard kandungan yang seterusnya ialah sektor pengangkutan. Okey, standard pembelajarannya ialah yang pertama, kamu mesti boleh menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Dan yang kedua, mewajarkan apakah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Okey, kita tengok dulu apa isunya. Yang pertama, sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau. Ia merupakan antara penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Okey, yang pertama, asap kenderaan. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua-dua gas ini merupakan gas rumah hijau ya. Okey, jadi kehadiran gas-gas ini di dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Okey, seterusnya penggunaan petrol dan diesel. 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel. Okey, awak ada motor kan? Ada kereta kan? Petrol dan diesel diperolehi daripada petroleum. Kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Oleh itu, petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu akan habis digunakan. Okey, seterusnya, isu yang seterusnya ialah kewujudan gas-gas berbahaya. Okey, gas-gas berbahaya yang dikeluarkan bersama dengan asap kenderaan boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Okey, hujan asid yang berlaku boleh memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Baik, kita dah tahu isu sosio-saintifik, jadi apakah aplikasi untuk menangani isu-isu sosio-saintifik tersebut? Yang pertama, pengangkutan
hijau. Okey, aplikasi yang pertama. Jadi pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam. Okey, pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum. Okey, atau tidak membebaskan terus gas rumah hijau seperti kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Contohnya kereta solar, kereta elektrik. Okey. Antara berikut Antara bentuk pengangkutan hijau ialah berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan kenderaan hijau seperti kereta solar ataupun kereta elektrik. Okey. Seterusnya. Sebelum tu Okey, antara mod pengangkutan hijau ialah yang pertama, tengok ni. Okey, kenderaan individu kita kena kurangkan duduk bahagian atas sekali, maksudnya kita sangat tidak menggalakkan kenderaan individu. Maksudnya satu orang satu kereta, tak digalakkan. Jadi yang paling digalakkan ialah yang bahagian bawah ni, berjalan kaki. Selain daripada mengeluarkan peluh, ia juga adalah mesra alam. Kemudian berbasikal, tak menggunakan bahan api fosil. Dan seterusnya pengangkutan awam. Kita gunakan bas, kereta api, LRT, monorail dan kenderaan perkhidmatan, contohnya Grab car. Okey. Gunakan teksi, kenderaan awam jugalah, dan juga kenderaan penumpang berkumpulan, share kereta, berkongsi kereta. Okey, kalau boleh berkongsi kereta, berkongsi motosikal, berkongsi kenderaan. Okey, dan kenderaan individu adalah pilihan yang terakhir sekali sekiranya tidak ada pilihan lain lah. Ini adalah antara mod pengangkutan hijau. Okey, aplikasi lain untuk menangani isu sosiosaintifik antaranya ialah penciptaan kenderaan gas asli iaitu NGV. Okey, kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli cecair iaitu LNG, liquid nitrogen gas. Okey. Ataupun gas asli mampat, iaitu CNG, compress. Okey. Compress Okey, penciptaan kenderaan gas asli iaitu NGV, sama ada gas asli cecair LNG, L untuk liquid, ataupun gas asli mampat CNG, ataupun C tu untuk compress, mampat. Kini kenderaan menggunakan petrol boleh diubah suai untuk menggunakan LNG ataupun CNG. Okey, jadi antara isu lain ialah penggunaan bahan api, antara aplikasi lain yang digunakan ialah penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Ia merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada metil ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Ternyata sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Baik, standard kandungan yang terakhir iaitu teknologi hijau dan kehidupan. Okey, standard pembelajarannya hanya satu iaitu anda mesti dapat mewajarkan peranan setiap individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Okey. Apakah peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon? Okey, isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mendadak semakin hangat diperkatakan di seluruh dunia. Kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita. Okey, kita semua akan rasa seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum dari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Bermakna kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Okey, tanpa kita sedar, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan setiap hari telah menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Okey. Apa itu jejak kaki karbon? Okey, jejak kaki karbon ialah
jumlah gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia. Contohnya asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil dan aktiviti-aktiviti lain yang membebaskan gas karbon dioksida. Itu adalah jejak kaki karbon. Okey? Oleh itu, kita perlulah mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran sekaligus mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, jejak kaki karbon ni bukan bermaksud tapak kaki kita ada karbon, bukan. Okey, maksudnya tadi cikgu dah jelaskan iaitu jumlah gas rumah hijau. Rujuk gas rumah hijau ni rujuk kepada gas rumah hijau ada beberapa jenis antaranya salah satu ialah gas karbon dioksida. Jadi jejak kaki karbon merujuk kepada jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti kita. Okey, daripada asap kenderaan, daripada pembakaran terbuka, daripada pembakaran bahan api fosil. Jadi kita perlulah usaha untuk mengurangkan daripada penghasilan gas ni dengan lebih banyak. Okey, apa usaha kita? Kita perlu kena buat sesuatu. Okey, antaranya ialah mungkin bagi penggunaan air, kita perlu jimatkan air. Gunakan air seminimum mungkin. Masa gosok gigi jangan biarkan air dalam sink tu terus mengalir. Okey. Kemudian air yang kita dah guna untuk basuhan contohnya air yang kita dah guna untuk basuh pinggan, mungkin kita boleh guna balik untuk menyiram pokok. Okay, ini adalah untuk menjimatkan dan mengurangkan pembuangan air dan juga pengeluaran asap. Okay, macam mana kita nak atasi pengeluaran asap ni? Mungkin boleh kalau di kilang mungkin boleh kena tapislah asap tu, dia cerobong asap kilang. Kemudian penggunaan tenaga elektrik, kita pastikan penggunaan tenaga tu seminimum mungkin, secekap yang mungkin untuk mengurangkan peninggalan jejak kaki karbon. Okay, kemudian dalam sektor pengangkutan, macam kita dah bincang tadi, dalam sektor pengangkutan kita perlu guna kaedah penjimatan yang paling baik, mengoptimumkan sama ada berkongsi kenderaan, kita gunakan bahan api yang yang mesra alam. Okey, kemudian imbangan karbon, ada pembuangan sisa, kita semula, pembebasan gas dan juga penggunaan bahan api. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang berkait dengan jejak kaki karbon. Okey, jadi itu sahaja untuk bidang pembelajaran 4, teknologi hijau dan dalam kehidupan.